inilah hikmah yang paling penting sekali. Hikmah paling penting sekali ialah Allah nak menghapuskan rasa pemilikan pada diri Nabi Allah Ibrahim terhadap anak dia. Bila seorang bapa ada anak, dia akan mengakui bahawa anak itu adalah hak dia. Anak itu adalah milik dia. Anak itu adalah dalam genggaman dia. Dan hikmah paling besar penyembelihan ni, Allah nak menghapuskan rasa pemilikan tu. Nak habaknya, bukan kata anak ni tu bukan hak mutlak hang, bahkan diri hang sendiri pun bukan mutlak milik hang. Semua milik siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila-bila masa amanah yang Allah bagi pinjam atas nama anak, nama harta, nama rumah, nama tanah, semua Allah boleh ambil bila-bila masa. Allah nak ajak hapuskan rasa pemilikan ni, bukan hak kita. Last kali apa dia jadi? Walillahi mirasus samawati wal ardh. Allah lah yang akan mewarisi semua perbendaharaan langit dan bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. الحمد لله, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada malam ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah mempertemukan kita sesuai dengan ketentuan dan keizinan daripadanya. Mudah-mudahan pertemuan yang buat kali pertamanya ini akan lebih membuahkan rasa persahabatan, persaudaraan di antara kita semua. Dan kita sentiasa berdoa, mudah-mudahan majlis ilmu kita seperti yang kita adakan pada malam ini ataupun di lain-lain tempat, mudah-mudahan akan mendapat keberkatan dan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Mungkin ada belakang korang dengar, saya pegang boleh ya. Baik, tajuk yang diberi dan dikurniakan kepada saya pada malam ini ialah berkaitan dengan hikmah korban. Dan sedia maklum pada kita semua, lebih-lebih lagi pengkhususan kepada penganut-penganut agama Islam, peristiwa pengorbanan yang telah dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam bersama dengan anaknya Nabi Allah Ismail alaihi salam adalah merupakan suatu bentuk pengorbanan dan pengajaran yang seharusnya senantiasa diceritakan dan dikisahkan bila sampai kepada musim-musim yang kita katakan sebagai menyambut Hari Raya Aidil Adha. Apa gunanya kisah ini sentiasa diulang-ulang dan diperingatkan, terutama kepada generasi-generasi muda,
agar mereka memahami pengajaran-pengajaran, iktibar-iktibar dan ibrah-ibrah yang terdapat di dalam kisah pengorbanan yang cukup besar, kisah pengorbanan yang cukup indah ini. Jadi dengan segala kelemahan dan kekurangan di sebelah pihak saya menyambut dan menyahut segala apa yang dikehendaki atas nama Surau Al-Falahiyah ini. InsyaAllah kita sama-sama akan melihat dan mengkoreksi kembali apa yang telah berlaku hampir beribu tahun yang lalu ataupun lampau tentang kisah pengorbanan Nabi Allah Ibrahim dan juga anaknya yang dikasihi dan disayangi Nabi Allah Ismail alaihi salam. Kalau kita merujuk kepada Al-Quran, di dalam satu surah yang disebut surah As-Saffat, di dalam surah As-Saffat bermula pada ayat yang ke-99 sampai ke ayat 111, itu adalah satu penjelasan, pengkisahan yang cukup jelas apa sebenarnya yang telah terjadi dan telah berlaku kepada Nabi Allah Ibrahim dan juga anaknya Nabi Allah Ismail. Di dalam ayat yang ke-99 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin, dan telah berkata Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, sesungguhnya aku akan pergi, yakni meninggalkan kamu semua kepada Tuhanku, merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, sayahdin, dan mudah-mudahan Allah akan memberi petunjuk dan hidayah kepadaku. Dengan makna dan kata lain, Nabi Ibrahim meminta Allah Subhanahu wa taala menunjukkan jalan kebenaran kepada dirinya. Terjemahan dan pentafsiran bagi ayat ini ialah bermula di mana Nabi Allah Ibrahim ini telah dilahirkan di sebuah kampung yang disebut dengan nama Faddam Aram, yang terletak di dalam wilayah Ur di selatan Babylon, yang mana wilayah ini sekarang berada di dalam pengaruh geografi kerajaan Iraq. Maksudnya Nabi Ibrahim dulu adalah berasal daripada bumi Babylon. Hari ini Babylon itu adalah bumi Iraq. Itu adalah tanah tumpah darah kelahiran Nabi Allah Ibrahim. Dan bangsa yang melingkungi kehidupan Nabi Ibrahim dikenali sebagai bangsa Kaldan. Bangsa umat Nabi Ibrahim adalah bangsa Kaldan. Dan Nabi Ibrahim sempat hidup dengan seorang tokoh, dengan seorang figure, personality yang diceritakan dan diwahyukan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang raja yang angkuh, seorang raja yang sombong, yang dikenali sebagai Namrud. Itulah raja yang pernah hidup pada zaman kehidupan Nabi Allah Ibrahim, yang mana pernah berlaku dialog atau dengan kata lain perdebatan tentang masalah akidah, tentang masalah ketuhanan di antara Nabi Allah Ibrahim dan juga Namrud, yang mana kekalahan akhirnya berpihak kepada Namrud. Lantas secara ringkas, atas kekalahan tersebut Namrud telah mengarahkan hulu balang dan tentera-tenteranya serta algojo-algojonya untuk menangkap Nabi Allah Ibrahim, dan dihukumkan Nabi Allah Ibrahim ini dibakar di dalam api hidup-hidup. Itu secara ringkas untuk kita maklumi dan fahami. Dan sebenarnya lebih jauh sebelum itu, kalau kita melihat asal usul Nabi Allah Ibrahim, Ibrahim ini ialah anak yang diceritakan dalam Al-Quran bapaknya sebagai nama Azar. Jadi Ibrahim bin Azar bin Nahur bin Saruh bin Ra'u bin Falih bin Amir bin Shalih bin Arfakshal bin Sam
bin Nuh. Maksudnya nenek moyang Nabi Allah Ibrahim sampai kepada nasab keturunan Nabi Allah Nuh alaihi salam melalui anaknya yang bernama Sam. Sebenarnya lingkungan kehidupan masyarakat pada zaman Nabi Allah Ibrahim ni banyak didominasi oleh penyembahan-penyembahan berhala, penyembahan-penyembahan kepada patung, penyembahan-penyembahan kepada dewa. Bahkan lebih jauh, pada zaman Nabi Allah Ibrahim ini jugalah banyaknya berlaku pemujaan dan penyembahan kepada 3 unsur alam yang hari ini kita panggil sebagai matahari, kita panggil sebagai bulan, dan kita panggil sebagai bintang. Di samping penyembahan berhala dan patung-patung serta dewa ni, ada sebahagian masyarakat duk sembah matahari, duk sembah bulan, duk sembah bintang. Ini dapat kita ikuti dalam sejarah kisah Nabi Allah Ibrahim bila buat pertama kali dia mula mencari tentang ketuhanan. Dia lihat kepada matahari, dia lihat kepada bulan, dia lihat kepada bintang. Tetapi semua itu mengandungi banyak kelemahan-kelemahan dan kekurangan, dan tak mungkin apa yang disembah oleh masyarakat dalam lingkungan beliau itu adalah sebenar tentang masalah ketuhanan. Dan akhirnya dia menemui jawapan yang sebenar tentang permasalahan ini. Bahkan lebih jauh, dia pernah berkonspirasi menghancurkan berhala-berhala yang dipunyai oleh kaumnya. Tentu kita masih ingat sewaktu malam perayaan, semua penduduk telah keluar ke kota untuk meraihkan perayaan tersebut, yang tinggal cuma Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Waktu itulah dia telah menghancurkan hampir kesemua dan keseluruhan berhala yang ada dan meninggalkan kapak satu-satunya pada berhala yang paling besar. Kalau kita merujuk surah Al-Anbiya, seingat saya ayat 57, ada penjelasan tentang kata-kata Nabi Allah Ibrahim, tallahi la akidanna asnamakum. Sesungguhnya demi Allah, aku akan melakukan tipu daya ke atas berhala-berhala yang menjadi sembahan bagi mereka. Tallahi adalah salah satu bentuk lafaz qasam yang kita panggil lafaz sumpah. Jadi ada orang sebut qasam, sumpah, ada orang sebut halaf, itu pun sumpah, ada orang sebut yamin, itu pun sumpah. Dan rukun-rukun serta sirah bagi sumpah ni dia ada 3. Kalau kita lihat dalam satu kitab yang dikarang oleh Imam Ibnu Al-Jauzi, bukan Ibnu Qayyim Al-Jauzi, Ibnu Al-Jauziyah, yang wafat tahun 351 Hijrah, yang mana beliau pernah menulis sebuah kitab yang berjudul At-Tibyan fi Aqsamil Quran, yang mana dalam tu ialah pencerahan dan penerangan tentang ilmu-ilmu yang berkaitan tentang lafaz-lafaz sumpah yang terdapat di dalam Al-Quran. Sebagai contoh tadi, Nabi Ibrahim dia guna lafaz tallahi, dan masyhur lafaz sumpah ni kita boleh guna wallahi, wabillahi dan watallahi. Antara sirah dan rukun pertama ialah harus pada fi'il qasam. Perbuatan kita bersumpah itu dimutaaddikan dengan huruf ba. Sebagai contoh, dalam satu surah disebut wa aqsamu billahi jahda aymanihim, dan sesungguhnya aku bersumpah dengan nama Allah dengan sebenar-benar sumpah. Ni dia guna lafaz ba. Wa aqsamu billah. Kalau guna lafaz wallah ni cukup banyak. Wallaili idza yakhsha, dan malam apabila dia melabuhkan tirainya. Sebenarnya wallaili idza yakhsha ini hanya harus pada Allah, sebab Allah dia boleh menisbahkan qasam, sumpah dia pada nama dia, pada zat dia, pada sifat dia, dan harus juga dia qasam pada makhluk-makhluk ciptaan dia. Bukankah banyak sumpah Allah tentang makhluk ciptaan dia, demi masa,
demi buah tin, demi malam, demi matahari, demi waktu duha. Tetapi kita sebagai hamba Allah tidak diharuskan untuk menuturkan lafaz qasam selain daripada lafaz Allah. Inilah pada rukun yang kedua disebut harus ada padanya muqsam bih. Muqsam bih bermaksud lafaz penegasan kita menuturkan qasam atau sumpah mesti kena guna nama Allah. Sama ada wallahi, wabillahi ataupun watallahi. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat dah menjadi adat dan sesetengah budaya masyarakat Arab ni, mereka gemar bersumpah dengan benda-benda yang dekat, benda-benda yang disayangi dan dikasihi oleh mereka. Bahkan kita tengok ada perkataan setengah sahabat Nabi, demi ayah dan ibuku sebagai tebusan. Maksudnya dia menggunakan penisbahan atas ayah dan ibu dia. Dan ada yang menggunakan demi umurku. Dia bersumpah guna atas nisbah umur dia. Demi ayah dan bapakku, demi nenek moyang kami, demi unta kesayangan kami. Benda ni sebenarnya tak harus. Tetapi bila benda ni dah jadi adat dan budaya, kadang-kadang Allah sendiri merakamkan dalam satu surah yang disebut surah Al-Hijr ayat 72. Bukankah pernah dalam firman Allah menyebut la amruka annahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu. Umur siapa ni Allah berbicara? Umur Nabi Muhammad. Allah bersumpah demi umur Nabi Muhammad, annahum mereka lafi sakratihim ya'mahun, dalam kemabukan dan kesesatan yang nyata. Sebelum ayat ni Allah duk cerita pasal kaum Nabi Allah Lut alaihi salam. Kaum Nabi Lut telah melanggar sifat-sifat kebiasaan manusia. Mereka telah merungkai kehidupan normal manusia dengan menjadikan kehidupan mereka di luar norma, yang hari ini kita sebut sebagai LGBT itulah. LGBT ni bukan lembu, gajah, tapir, tenuk, apa tak ada. Itu merujuk kepada lesbian, gay, transgender dan bisexual. Inilah perlakuan-perlakuan luar norma yang semakin meningkat dan mencanak naik dalam masyarakat kita, yang mana telah dilaknat dan dihukum oleh Allah akan pelaku-pelaku dia dulu. Jadi nak menegaskan mereka ni sesat dalam kesesatan yang nyata, Allah menggunakan lafaz qasam atas umur Nabi Muhammad. Sebab dah menjadi kebiasaan masyarakat Arab ni, mereka bersumpah demikian. Jadi kalau hari ni tak payahlah kita nak buat macam tu. Kalau nak bersumpah macam biasa, demi Allah, wabillahi, watallahi, wabillahi. Tak payahlah demi kereta Proton Saga 1.3 buruk warna putih saya akan tek. Betul kamu ada Proton Saga 1.3 warna putih, tu tak payahlah nak bersumpah atas tu. Yang ketiga, rukun dan sirah dia kena ada muqsam alaih, penguat. Apa benda yang kita nak sumpah? Cuba bersumpah ustaz, wallahi, berhenti takat tu. Selesai tak sumpah? Demi Allah, apa benda yang hang nak sumpah? Dia kena cerita, aku akan buat macam ni. Demi Allah, aku akan buat macam ni. Tak ada hak buat tu, tak panggil bersumpah. Dia berhenti setakat demi Allah, senyap lagu tu. Tak ada lah. Jadi inilah antara tiga. Itu kita kata serpihan ilmu yang kita boleh buat masuk malam ni. Cuma sebagai ilmu tambahan, Nabi Lut alaihi salam tu dengan Nabi Allah Ibrahim tak jauh. Nabi Lut tu sebenarnya anak saudara Nabi Allah Ibrahim. Ibrahim dia ada seorang adik nama dia Haran. Adik Nabi Ibrahim nama Haran. Lut tu ialah anak kepada Haran. Bahkan bila waktu mereka keluar berhijrah, selepas kematian siapa? Kematian Namrus tu, Nabi Ibrahim bawa sebahagian ahli-ahli keluarga dia, termasuk adik dia Haran, termasuk anak saudara dia Nabi Lut, berhijrah ke bumi Syam dan seterusnya sampai ke bumi Kanaan yang kita sebut sebagai bumi Palestin. Inilah sebenarnya penjelasan ayat 99 tu. Inni zahibun, sesungguhnya aku akan keluar meninggalkan kamu semua.
Maksudnya waktu ni Nabi Allah Ibrahim dah nak start berhijrah, dan Nabi Allah Ibrahim dah nak start keluar daripada Babylon. Sebab apa? Sebab dia melihat keimanan yang ada pada penduduk-penduduk Babylon pada masa tersebut masih belum kuat, masih belum mencukupi, walaupun telah didatangkan bukti-bukti dan mukjizat yang telah zahir di depan mata mereka. Mereka dah boleh melihat perdebatan antara Nabi Allah Ibrahim dan Namrus. Namrus kalah. Mereka boleh melihat segala kelemahan dan kekurangan patung-patung yang dipuja dari sudut hancurnya patung tersebut di tangan Nabi Allah Ibrahim. Dan patung tersebut tidak mempunyai keupayaan apa-apa pun untuk mempertahankan diri dia. Kalau kita tengok secara logika dan rasional, Tuhan apa yang kita sembah sehingga Tuhan tersebut tidak sanggup melakukan pempertahanan untuk diri dia? Orang nak potong tangan dia pun tak boleh buat apa. Kalau orang pergi jelir depan muka pun tak boleh buat apa. Tuhan jenis apa lagu ni? Mereka dah melihat benda ni semua, dan mukjizat Nabi Allah Ibrahim dibakar di dalam api, tidak meninggalkan kesan dan tidak meninggalkan bekas. Tetapi keimanan mereka masih belum kuat untuk menerima semua kehebatan-kehebatan mukjizat dan kelebihan tadi. Jadi Nabi Allah Ibrahim sebut ni sebelum Nabi Ibrahim meninggalkan mereka. Moga-moga dalam perjalanan ini Allah bagi petunjuk, Allah bagi hidayah dan memimpin aku pada jalan kebenaran. Lalu Nabi Allah Ibrahim keluar dan menuju ke arah Syam. Kita tengok seterusnya, Rabbi habli minas salihin. Wahai Tuhanku, kurnialah kepadaku anak-anak yang diistilahkan sebagai anak-anak yang saleh. Nabi Ibrahim sudah punyai seorang isteri pada masa ni yang bernama Sarah. Tetapi mungkin rezeki masih belum tiba, rezeki masih belum ada. Nabi Ibrahim tidak lagi dikurniakan zuriat oleh Allah pada masa dan waktu ni. Dan Nabi Ibrahim berdoa ni, moga-moga Allah memberikan dan mengurniakan kepada dia anak, dan anak tersebut mempunyai ciri-ciri dan sifat anak yang soleh. Sebenarnya doa ini ialah sebagai ganti kepada kaumnya yang tak mau beriman pada dia. Bila aku keluar ni, mudah-mudahan Allah bagi zuriat, Allah bagi anak yang soleh sebagai ganti kaumku yang aku tinggal di Babylon tadi. Jadi Allah memperkenankan doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, fabasyarnahu bighulamin halim, dan kami telah mengurniakan berita yang gembira kepadanya dengan memberikan serta mengurniakan kepada Nabi Allah Ibrahim seorang anak yang bersifat halim. Hari ini ramai saudara kita, adik-beradik kita nama Halim, nama Abdul Halim. Jadi apa maksud Halim? Kita dah sebut Halim. Kalau orang letak anak dia Helmi tu daripada kosakata ni lah juga. Helmi ke, Hilmi ke, Halim tu sama. Halim ni maksud seseorang yang mampu mengendalikan amarah dan kemarahan dia. Halim tu seseorang yang mampu untuk mengendalikan amarah dan marah dalam diri dia. Bahkan pernah disebutkan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani, seorang pakar dalam bidang ilmu bahasa, ilmu lughah. Dalam Gharib Mufradat fil Quran, dia sebut sebagai dhabtin nafsi wa tab'i ala hayjan wattabi'i ala hayjanil ghadab. Maksudnya orang yang mempunyai sifat halim ni ialah orang yang mampu mengawal dan mengendalikan diri dia, serta dia mampu menumpaskan amarah ataupun mampu menumpaskan rasa marah yang bersarang dalam diri dia. Mungkin kita semua ada sifat amarah, kita semua ada sifat pemarah, tapi ada sebahagian orang dia mampu kawal kemarahan dia. Bila tiba dia nak marah ke orang, dia mampu sabarkan diri dia, kawal diri dia, kendali diri dia. Ada orang tak mampu nak kawal kemarahan dia.
Lalu dia keluarkan kemarahan tadi. Mungkin keluar dalam bentuk caci maki pada orang lain, dalam bentuk kata-kata kesat pada orang lain, dalam bentuk pergaduhan dengan orang lain. Dan inilah yang membezakan orang yang mengawal dan orang yang tak mampu mengawal amarah dan kemarahan dia dengan sifat halim tadi. Bahkan ada seorang doktor yang menafsirkan al-halim ini sebagai isalatur rah wa makarimul akhlak wa rahmatulil makhluk. Maksudnya isalatur rah, dia mempunyai kematangan dalam berfikir. Dari sudut fikiran dia matang, dia pandai menilai apa yang baik dan apa yang buruk bagi diri dia. Dan yang kedua, makarimul akhlak, dia mempunyai akhlak-akhlak yang baik, akhlak-akhlak yang mulia. Wa rahmah lil makhluk, dan dia mempunyai perasaan rahmah, belas kasihan, kasih sayang kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Kalau dia tiga punya sifat ni ada atas pada diri seseorang, layaklah dia disifati sebagai seorang yang dikurniakan sifat halim tadi. Jadi Allah bagi seorang anak kepada Nabi Allah Ibrahim dengan sifat halim tadi. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Bila mana sampai umur dia tu yang disebut sa'ya. Satu pengistilahan diguna dalam Quran bila sampai umur anak Nabi Ibrahim yang Allah bagi dengan dikurniakan sifat halim tadi, merujuk kepada anak dia Ismail ke anak dia Ishak ni. Allah bagi ni Nabi Ibrahim duk minta ni Ismail ke Ishak. Ni Ismail, tapi kita akan cerita berlaku khilaf yang cukup besar antara dua agama. Sebab satu agama, versi Islam kita merujuk kepada Nabi Allah Ismail, dan di sisi orang-orang Yahudi dan juga versi Kristian, anak yang dikurniakan pada Nabi Allah Ibrahim ni merujuk kepada Nabi Allah Ishak. Bila umur dia sampai perkataan as-sa'yu ni, baru nak akil balik. Maksud as-sa'yu ni, dia dah boleh berusaha, boleh bekerja sama dengan bapa dia Nabi Allah Ibrahim. Dengan kata lain, kalau Nabi Ibrahim nak menyelesaikan sesuatu tugas dan urusan, peringkat as-sa'yu ni dah boleh bawa dan ajak anak sekali. Kalau kita kata nak pi berkebun, dah boleh tahap bawa anak pi berkebun. Kalau nak buat satu benda, boleh bawa dan ajak anak ni nak menyelesaikan urusan dan benda tersebut. Baik. Qala ya bunayya. Pada suatu hari, Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku, inni ara fil manam. Sesungguhnya aku telah melihat di dalam mimpiku. Satu hari Nabi Allah Ibrahim bersembang, berbicara dengan anak dia Nabi Allah Ismail ni, bahawa pada suatu malam tu bapa dia ni didatangi mimpi. Aku bermimpi tentang kamu. Bagaimana mimpi tersebut? Anni azbahuka. Sesungguhnya dalam mimpi tu aku telah menyembelih kamu. Gambaran dalam mimpi yang dialami oleh Nabi Allah Ibrahim, dia sembelih anak dia Nabi Allah Ismail. Fanzur madza tara. Jadi sekarang ni aku nak tanya kamu wahai Ismail, apa pandangan dan apa pendapat kamu tentang mimpi ayahanda ni? Walaupun ayahanda dia yang bermimpi, ni adalah wahyu, ni adalah arahan, ni adalah perintah daripada Allah, tapi perbincangan ni tanya pendapat anak, apa pendapat kamu, apa pandangan kamu tentang mimpi ayahanda ni? Qala, telah berkata Nabi Allah Ismail, ya abati f'al ma tu'mar. Wahai ayahandaku, kamu jalankanlah apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan.
Maksudnya bukan kata mimpi tu ambil air semayang kata bapak ni. Kalau kita hari ni duk tanya macam tu lah. Kalau mimpi tambah-tambah kita yang kena sembelih dekat bapak kita. Bapak semalam istighfar berapa kali sebelum tidur tu. Ambil air semayang kedak, suci daripada najis kedak, suci daripada hadas kedak. Tiba-tiba datang-datang terpelengok mimpi sembelih saya ni lagu mana? Tak ada perkataan-perkataan dan alasan-alasan atau reason macam ni keluar daripada mulut Nabi Allah Ismail. Tetapi yang keluar daripada mulut dia, jalankanlah perintah yang diperintahkan oleh Allah atas kamu, wahai bapa. Maksudnya Nabi Allah Ismail redha dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah melalui mimpi yang diberikan kepada ayahnya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Satajiduni, insya-Allah kamu akan mendapati aku ni di kalangan orang-orang yang mampu bersabar dengan dugaan dan ujian tersebut. Ini jawapan seorang anak. Baik, kita berhenti dulu pada ayat 102. Sekarang kita akan membincangkan satu konteks yang disebut khilaf antara yang besar dalam versi agama-agama samawi. Ada khilaf yang kita tidak boleh berkompromi, terutama dalam permasalahan akidah yang melibatkan para nabi, yang melibatkan para rasul. Kadang-kadang ada khilaf-khilaf yang kita boleh kompromi, kita boleh bersangka baik, kita boleh saling berlapang dada. Yang ini banyak berlaku dalam khilaf-khilaf masalah fiqh. Contohlah dalam masalah fiqh dah. Bila kita sembahyang sebagai contoh. Bila kita sembahyang, imam baca Al-Fatihah, waladdallin sampai habis, kemudian imam akan pilih mana-mana surah lazim. Sama ada dia baca qul huwallah, alam tarokai, wattini wazaitun, ikut dia punya suka. Habislah. Hak tu dia akan takbir dah, Allahu Akbar, kemudian akan rukuk. Bila rukuk dia baca 3 kali subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Kemudian bangun balik, Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah. Yang selalu jadi khilaf bila nak start turun sujud tu. Bukan sujud tu khilaf, tidak. Cara nak turun sujud tu yang jadi khilaf dalam permasalahan fiqh. Sebab kalau kita belajar tentang sifat solat Nabi, ada sahabat-sahabat yang pernah solat di belakang Nabi, pernah melihat Nabi ni waktu nak turun sujud tu, Nabi turun 2 lutut dulu. Jadi Nabi turun 2 lutut, baru letak 2 tapak tangan, kemudian dahi. Ada juga sahabat-sahabat yang pernah bersolat di belakang Nabi, lihat masa Nabi nak turun sujud tu, Nabi turun 2 tapak tangan dulu, baru lutut, kemudian dahi. Yang ini ada dalam Sunan Abu Daud, sama ada melalui periwayatan sahabat Wa'il bin Hujr dan sahabat besar yang banyak meriwayatkan hadis, iaitu Abu Hurairah. Jadi ni khilaf, tapi khilaf ni adalah khilaf biasa. Dan khilaf ni yang tak perlu kita ni bergaduh, kita tak perlu menyalahkan orang lain yang melakukan mana-mana antara dua benda ni. Sebab dua-dua Nabi pernah buat. Kalau hari ni sebagai contoh, macam tubuh saya ni jenis boroi, besar, agak-agak nak turun tu selesa 2 lutut dulu ke selesa 2 tangan dulu orang sak-sak ni? Ada orang selesa turun 2 tangan dulu, tak ada masalah lah. Pasal apa? Sebab Nabi pernah buat macam tu. Ada orang selesa dia turun lutut dulu, tak ada masalah sebab Nabi pernah buat macam tu. Dan kita kena berlapang dada dalam soal ni. Kalau kita lebih senang dan mudah turun 2 lutut dulu, jangan salahkan orang lain yang turun 2 tangan dulu. Dan kalau kita selesa turun 2 tangan dulu, jangan salahkan orang lain hak turun 2 lutut dulu. Yang kita nak bergaduh, yang kita nak cari pasal, tak apa. Bila kita benar-benar telah tengok ada orang turun kepala dulu. Itulah kalau kita nak bergaduh. Hang ni versi hak mana ni? Lutut dulu pun tak, tangan dulu pun tak, kepala dulu. Mana hadis Nabi? Mana sifat solat Nabi hak Nabi pernah turun kepala dulu? Kalau nak bergaduh ngak ni, okey. Ini kata sifat rahmah.
dan berlapang dada. Tapi hak ni kes lain. Cuma nak cakap ni khilaf. Bila kita merujuk kepada agama Samawi, sekarang ni isu penyembelihan Nabi Allah Ibrahim terhadap anak dia. Dan anak ni lah yang jadi pertikaian dan khilaf hampir sampai hari ini. Dalam versi kita, versi Islam, sebagaimana Al-Quran sebut, kita pun dah baca, kita dah syarah, kita dah tafsir, anak yang dikurniakan Allah pada Ibrahim merujuk kepada Nabi Allah Ismail alaihissalam. Manakala di sisi orang-orang Yahudi, di sisi versi kitab Injil, Taurat, orang-orang Kristian atau Nasrani ni, mereka kuat mengatakan bahawa anak Nabi Ibrahim yang disembelih dan dikorbankan dalam kes ni ialah Nabi Allah Ishak. Sekarang ni besar jurang dia, dan kita tak pernah menafikan bahawa dua-dua ni bukan anak Nabi Allah Ibrahim. Kita memang mengiyakan Ishak pun anak Ibrahim, Ismail pun anak Ibrahim. Cuma khilaf kita sekarang nak menentukan yang paling benar, paling sahih. Siapa sebenarnya yang dikorbankan oleh Nabi Allah Ibrahim? Sebab itulah kadang-kadang macam ni lah, bila kita berbicara tentang perbandingan, sebenarnya perbandingan adat agama yang dikatakan sebagai muqaranatul adyan. Mata pelajaran muqaranah adyan ni diajarkan di universiti di Timur Tengah. Tujuan dia apa? Supaya mahasiswa dan pelajar-pelajar ini dapat mengambil tahu secara umumnya asal-usul bagaimana sesuatu agama tu bermula, siapa pengasas bagi agama ni, siapa pendiri bagi agama ni, siapakah orang-orang besar, tokoh-tokoh utama, ulama-ulama yang mendominasi dalam agama ni, bagaimanakah sistem ajaran dalam agama ni, bagaimana pula dalam konteks hukum hakam dalam agama ni, kitab-kitab suci yang dipakai dalam agama ni. Kenapa pelajaran ni penting? Sebab inilah dijadikan hujah dan perbandingan untuk kita. Kadang-kadang memang kita taksub pada agama, kita kasih pada Islam, kita sayang pada Islam. Tapi kadang-kadang kita menerkam orang lain, maksudnya kita terkam agama lain tanpa ilmu yang tepat, tanpa ilmu yang benar. Bila agama lain serang Islam, memang kita tak boleh duduk diam, panas punggung nak marah. Tapi bila kita nak serang balik, ada yang sembrono, ada yang tak tahu apa. Jadi kita harap kalau kita nak membalas balik setiap hujah-hujah, setiap dalil-dalil, mesti kita memahami secara basic dan jelas bagaimana kedudukan agama mereka dari sudut akidah mereka, dari sudut syariat mereka, dari sudut akhlak dan ajaran-ajaran dia. Sekarang ni, kenapa saya selalu sebut dalam kuliah-kuliah perbandingan antara Al-Quran versi Taurat versi Injil? Kadang-kadang ada orang kecam, kadang-kadang ada orang marah dengan berlatar belakangkan dan menisbahkan Israeliat tak boleh nak pakai, Israeliat tak boleh nak guna. Baik, suka saya sebut salah satu nama ulama, antara ulama terkenal yang saya jadikan panduan, iaitu Allah yarham almarhum lah Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar. Dia ni seorang ulama besar yang pernah dihasilkan di Jordan. Jadi antara kitab dia yang paling saya suka untuk telaah dan baca ialah kisah-kisah sahih para nabi dan rasul yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis-hadis. Di samping dia cerita pasal setiap nabi dan rasul, dalil nas hujah berpandukan Quran dan sunnah, kadang-kadang dia bawa dalil-dalil daripada versi Taurat dan Injil. Kenapa dia bawa versi Taurat dan Injil? Bukan nak mengiyakan dan mengangkat versi Taurat atau versi Injil, tetapi sebenarnya dia nak suruh kita buat perbandingan. Kadang-kadang tokoh yang sama, kenapa penceritaan tu berbeza? Sebagai contoh macam ni lah. Dalam di sisi ilmu orang Yahudi, mereka tahu Nabi Allah Ibrahim pernah menyembelih anak dia. Dalam Kristian pun tahu Nabi Allah Ibrahim sembelih anak dia. Dalam Islam lagilah kita tahu Nabi Allah Ibrahim sembelih anak dia. Cuma tengok versi kita Ismail, versi mereka Ishak. Tengok tokoh yang sama, pasal apa penilaian dia, jalan cerita dia berbeza.
Inilah sebenarnya kita bawa versi Taurat dan Injil supaya kita boleh mengenal di mana perbezaan untuk kita berakidah dan mengimani walaupun tokoh yang sama. Contoh, kadang-kadang kita boleh tahu syariat terdahulu bagaimana. Contoh kisah Nabi Allah Yaqub. Nabi Allah Yaqub ni, isteri dia ada 4 orang. Yang pertama dia kahwin dengan Layah, kakak yang sulung. Yang kedua dia kahwin dengan Rahil, adik kepada Layah. Yang ketiga dia kahwin dengan Zalfah, pembantu kepada isteri pertama. Yang keempat dia kahwin dengan Balhah, pembantu kepada isteri yang kedua. Hak kahwin dengan bibi dengan pembantu kita tak kisah. Tapi dalam kisah ni seolah-olah Nabi Yaqub mengumpulkan 2 adik-beradik sebagai isteri. Dan ini dibenarkan dalam syariat terdahulu. Baki lagi hari ni kita nak buat cerita sama, Pakcik Din dua-dua saya berkenan. Sama cantik, sama gebu, sama jelita, saya kira akad dua-dua sekali lagu mana. Boleh tak syariat ni? Tak boleh. Jadi dengan kita tahu cerita Nabi terdahulu, kita faham syariat mereka pada masa tu membenarkan benda ni, tapi sudah dimansuhkan dalam syariat Nabi Muhammad. Walaupun kita berbicara Nabi yang sama. Contoh kisah Nabi Yusha. Bila kewafatan Nabi Allah Harun, kewafatan Nabi Allah Musa, Nabi Yusha jadi panglima perang mengemudi Bani Israel masuk ke dalam bumi Kan'an, bertempur dan akhirnya capai kemenangan. Dalam perang mereka juga dapat ghanimah. Tapi ghanimah pada zaman dahulu tidak halal. Ghanimah itu diharamkan walaupun kita menang. Sebab tu lepas pada Nabi Yusha dengan Bani Israel menang pertempuran, ghanimah tu dikumpulkan. Dan akan datang api suci daripada Allah. Api suci itu akan keliling ghanimah ni dan dia akan terangkat menghilang bersama api tu. Tak boleh nak ambil harta ghanimah. Tapi hari ni pada zaman Nabi, zaman sahabat, kalau menang ghanimah halal ke tak halal? Tengok. Inilah perbezaan. Benda sama kita bersembang, ghanimah kontak mereka diharamkan, ghanimah kita dah dihalalkan. Sebab Allah tahu pada awal-awal Islam, keadaan sahabat dengan keadaan Rasulullah memang memerlukan benda-benda demikian untuk memajukan dan memantapkan Islam lagi. Seawal perang Badar, seawal perang Uhud, serangan tentera bersekutu Ahzab, banyak yang menghasilkan ghanimah-ghanimah di dalam peperangan. Dan hari ini, inilah poin dia. Sekarang ni nak tahu mana betul mana benar, kita tak boleh berpaksikan Quran saja. Walhal kita dah tahu Quran confirm betul, Quran pasti betul, Quran jelas betul. Tetapi kita kena melihat bagaimana pendapat mereka yang mengatakan Ishak ni terhasil. Mereka tak boleh sebut suka-suka akulah, tak ada panduan kitab pun aku nak sebut Ishak, ikut akulah. Tak ada rujukan buku apa pun aku nak sebut Ishak, tidak mungkin demikian. Sebab setiap agama dia nak menerangkan dan menjelaskan sesuatu benda, dia ada kitab. Jadi sekarang kitab mereka ada Taurat, kitab mereka ada Injil. Sekarang isu dia ialah tentang anak yang tunggal. Ni permasalahan pokok, anak yang tunggal. Di mana kita nak cari frasa kata anak yang tunggal, kita boleh buka dalam Taurat. Taurat ni dia panggil Taurat pun dia. Taurat Musa pun hak ni lah. Taurat 5 pun hak ni lah. Pentateuch pun hak ni lah. Pasal apa dipanggil Taurat 5? Sebab dalam Taurat tu ada 5. Pertama disebut The Book of Genesis, kitab Kejadian. Yang kedua The Book of Exodus, kitab Keluaran. Yang ketiga The Book of Leviticus, tentang orang-orang Bani Lewi. Yang keempat The Book of Deuteronomy, iaitu kitab Pengulangan. Dan yang kelima The Book of Number, tentang bilangan. Baik, dalam The Book of Genesis, kitab tentang penciptaan alam semesta, kalau kita buka The Book of Genesis, fasal yang ke-22, ayat yang kedua, dalam tu diceritakan firman ini. Firmannya, dengar betul-betul, ambillah anakmu yang tunggal
Dan anak ini yang paling kamu kasihi, yakni Ishak. Ambillah anak kamu hak tunggal yang kamu paling kasihi, yakni Ishak, dan bawalah anak ini ke tanah Moria, dan jadikanlah dia sebagai korban dalam bentuk bakaran. Maksudnya korban dalam konteks ayat ni bukan sembelih, tapi suruh bakar di salah satu gunung yang akan ku sebutkan padamu. Seolah-olah pi ke tanah Moria, bawa anak yang tunggal, bawa anak yang dikasih Ishak ni, korbankan dia dalam bentuk korban bakaran di salah satu gunung yang akan aku sebutkan pada kamu. Ini disebut dalam Genesis pasal 22 ayat yang kedua. Bila membicarakan tentang anak tunggal, adakah Nabi Ishak satu-satunya anak yang dimiliki oleh Nabi Allah Ibrahim? Satu tu ya kan anak dia? Bagaimana dengan Ismail? Mereka tidak pernah menerima Ismail ni sebagai anak yang sebenar dan mutlak bagi Ibrahim, sebab mak kepada Nabi Ismail ni cuma hamba wanita yang bernama Hajar. Bagi dia tu dia macam perempuan yang Nisah sebagai isteri. Ni pun dikahwin, tapi taraf dia tu memang jauh lebih rendah di sisi dia. Jadi walaupun dapat anak nama Ismail, Ismail ni tak diiktiraf di sisi orang Yahudi, di sisi orang Nasrani. Bahkan lebih jauh, kita sebut kan, orang lah ni Bani Jawi bangsa Melayu, ada seorang lagi isteri dia, nama apa? Konturah. Konturah. Ada betul tak Konturah ni? Hajar confirm, Sarah confirm, Konturah confirm ke tak? Konturah hanya disebut di dalam kitab Taurat sebagai concubine. Apa dia concubine? Concubine ni macam gundik lah. Tapi kalau kita nak memastikan Konturah ni disebut, dalam Quran tak sebut, macam mana ni? Boleh percaya ke tak? Dan dikatakan hasil perkahwinan Ibrahim dengan Konturah menghasilkan 6 orang anak. Zimran, Yokshan, Medan, Midian, Ishbak dan Syu'ah. Jadi hak ni 6, hak tu 1. Jadi berapa? 8 orang anak. Sebenarnya ada yang sebut 13. Mungkin kita tak pernah dengar ada seorang lagi isteri nombor 4, Hajun. Hak tu dapat 5 orang pula. Tapi hak tu terpencil sangat, biarlah. Tapi bagaimana nak membuktikan yang benar-benar Konturah tu isteri Ibrahim dan 6 orang ni anak Ibrahim? Tengok pada kosa kata Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak, Syu'ah. Midian. Who is Madian? Pernah dengar tak satu kaum yang bernama Madian? Hak Nabi Musa lari daripada Fir'aun, dia pergi ke satu negeri. Negeri itu nama apa? Negeri itu nama Madian. Siapa Madian? Kita tengok salasilah Nabi Allah Syu'aib. Nabi Allah Syu'aib seorang Nabi lagi Rasul. Keturunan Nabi Syu'aib ialah Syu'aib bin Mikail bin Yashjur bin Madian bin Ibrahim alaihissalam. Maksudnya Madian anak Nabi Allah Ibrahim. Jadi di sini kalaulah nak kata Sarah dengan Hajar yang masing-masing punya cuma anak tunggal, Sarah anak tunggal Ishak, Hajar anak tunggal Ismail, who is Madian bin Ibrahim alaihissalam? Kalau anda nak tolak kewujudan Konturah ataupun kewujudan Madian, ini kena panjang lagi perbahasannya. Baik. Dia kata anak tunggal seolah-olah Ismail tak ada. Tetapi dalam kitab yang sama, The Book of Genesis, pasal ke-16 ayat yang ke-16 juga disebutkan ketika Nabi Allah Ibrahim berumur 86 tahun, isterinya Hajar telah melahirkan seorang anak lelaki yang bernama Ismail. Jadi siapa ni? Yang Genesis pasal 16 ayat 16 sebut ni siapa ni? Waktu umur Nabi Ibrahim 86, lanjut dah. Waktu tu Hajar melahirkan Ismail. Ismail terbukti wujud anak Nabi Ibrahim. Dan dalam The Book of Genesis, kitab Kejadian, pasal yang ke-21 ayat yang ke-5, ketika Nabi Allah Ibrahim
berusia 99 tahun, barulah Sarah melahirkan anaknya yang bernama Ishak. 86 umur Ibrahim, Ismail lahir. 99 baru lahir Ishak. Jadi beza Ismail dengan Ishak 14 tahun. Ismail lebih tua dari Ishak 14 tahun. Jadi siapa sebenarnya yang patut ditunggalkan? Siapa yang patut dikasihi dan disayangi, Ismail atau Ishak? Kita bukan guna Quran ni, guna dalil yang sama yang mereka guna. The Book of Genesis. The Book of Genesis yang cerita pasal Ismail. Bukan kita mengada-ngadakan kisah Ismail. Bagaimana mereka boleh tak nampak dan menolak ayat ni? Dia pun katalah anak tunggal tu sebenarnya merujuk kepada anak yang dijanjikan. Anak yang dijanjikan. Baik. Bila merujuk kepada anak yang dijanjikan, sebenarnya Allah ni kita tahulah. Bukan kita kata nak jangan silap faham. Allah ni kita anggap sebagai ahli bahasa. Dia boleh faham semua bahasa, menguasai semua bahasa, mengetahui semua bahasa. Tapi kenapa dalam ayat ni seolah-olah Allah cerita ni anak tunggal, kadang-kadang ayat lain ni anak yang dijanjikan. Kenapa berlaku ketidakkonsistenan? Betul tak penggunaan bahasa tu? Kalau kita tak konsisten, kalau kita bercakap seolah sat kita kata macam ni, di dekat orang lain kita cakap macam ni, tak konsisten. Adakah tu sebenar wahyu daripada Tuhan tak konsisten macam tu? Sat kata anak yang tunggal, sat kata anak yang dijanjikan. Sebenarnya dia nak kalis anak yang dijanjikan merujuk kepada The Book of Genesis, pasal ke-21 ayat yang ke-12. Sesungguhnya yang akan menjadi anak keturunanmu ialah yang lahir daripada Ishak. Seolah-olah yang diiktiraf, yang ditabalkan sebenar-benar anak keturunan Nabi Allah Ibrahim cuma melalui jalur Ishak, bukannya Ismail. Itu memang betul disebut dalam The Book of Genesis, pasal 21 ayat yang ke-12. Tapi sebenarnya benda macam ni ialah kebimbangan awal. Dulu siapa yang suruh Nabi Ibrahim usir dan jauhkan dua beranak ni? Siapa? Siapa yang suruh Nabi Ibrahim bawa pi jauh-jauh Hajar dengan Ismail? Bukankah isteri dia sendiri ke? Sarah kan? Akibat kecemburuan. Sebenarnya dia cemburu pasal apa? Ada setengah sebut dia cemburu pasal baru kahwin dengan Hajar dah mengandung, sedangkan kahwin dengan dia lama tak dapat anak lagi. Dia kecewa bab tu. Jadi seolah-olah kasih sayang Nabi Allah Ibrahim dah tumpah pada Hajar. Kemudian bila lahir Ismail pula, lagilah dah sebelum ni tak dapat anak. Jadi seolah-olah dia yang merancang supaya dijauhkan. Sebenarnya kalau kita tengok kepada dalil-dalil dan hujah Taurat, bukan sebab Hajar tu hamba, no. Bukan sebab Ibrahim dapat anak, no. Sebenarnya dia risaukan tentang hak pewarisan. Hak pewarisan sebagai abang yang sulung, abang yang tunggal tu. Nak tahu kisah ni, paling 2 ayat ke belakang. Tadi dia sebut, maksudnya keturunan anak Ibrahim kena melalui jalur Ishak. Tu pasal 21 ayat 12. Cuba baca Kejadian pasal 21 ayat 10. Apa kata Sarah? Usirlah hamba perempuan itu, merujuk pada Hajar dan anaknya, kerana aku tidak mau anak itu turut sama merasai hak ahli waris bersama dengan anakku Ishak. Maksudnya dia nak hak pewarisan tu daripada Nabi Ibrahim apa-apa lepas ni biar jatuh pada anak dia, hak beranak tu, Ishak. Jadi tak mau ada persyarikatan. Sebab tu suruh pi jauh-jauh. Bukan kerana benci, bukan kerana tu, hak sebelum ni tu. Tapi nak suruh hak ni jatuh pada Nabi Allah Ishak, bukan jatuh pada Nabi Allah Ismail. Sedangkan apa yang dibuat oleh Sarah ini sebenarnya amat berlawanan dengan hukum Taurat. Dalam hukum Taurat kitab Ulangan, The Book of Chronicle, pasal 21 ayat 15 hingga 17 jelas menyebutkan soal ni. Nak bagi mudah faham, sekiranya mana-mana manusia, orang yang ada 2 bini, 2 isteri, yang dua-dua isteri ni mempunyai anak lelaki,
Contoh persamaan dengan Nabi Allah Ibrahim, bini ni pun ada seorang, bini ada seorang. Sekiranya yang dilahirkan anak lelaki yang pertama tu, hak sulung tu, daripada isteri yang kurang disayangi, merujuk pada hak nombor 2 lah tu. Jadi hak dia tetap tertunai, hak dia tidak boleh dihalang untuk menjadi anak pertama, anak sulung dan menerima hak pewarisan dia. Maksudnya kalau kita melanggar dengan memberikan kepada anak daripada isteri yang disayangi, walaupun dia bukan utama, bukan sulung, itu adalah kezaliman. Tu kitab Ulangan sebut pasal 21, 15 hingga 17. Jelas apa yang Sarah sarangkan ni memang bertentangan dengan hukum Taurat. Tu yang pertama, tentang anak tunggal. Yang kedua, kalau kita tak sebut pun menerusi dalil-dalil Quran dengan sunnah, memang Bible duk sebut Ismail tu dah memang anak Ibrahim pun. Banyak ayat. The Book of Genesis, sekali lagi, kitab Kejadian pasal ke-16 ayat yang ke-15. Sesungguhnya Ibrahim telah mempunyai anak melalui Hajar, lalu Ibrahim menamakan anak itu sebagai Ismail. Jelas Bible yang sebut merujuk Ismail tu anak Nabi Allah Ibrahim. Dalam Genesis juga disebut di dalam satu ayat. Ayat tu saya ingat dia menyebut tentang kiskhatan. Menyebut tentang kiskhatan. Pada suatu hari Nabi Ibrahim panggil anak-anak dia dan lelaki-lelaki dalam rumah dia. Panggil lelaki-lelaki yang dia bayar dengan wang, maksudnya orang-orang hamba-hamba dia, dia beli dengan wang. Panggil dan mereka disunatkan serentak pada hari itu. Nabi Ibrahim dia menyunatkan diri dia pada tu, waktu tu umur dia 99 tahun. Dan waktu dia menyunatkan anak dia Ismail umur 13 tahun. Dan mereka serentak disunatkan pada hari yang sama. Jadi hari ini hikmah dan sunnah berkhatan tu datang daripada siapa? Nabi Muhammad atau lebih awal Nabi Allah Ibrahim? Nabi Allah Ibrahim lagi. Walaupun kita kata, oh tua dah Nabi Allah Ibrahim sekatan dah, umur 99. Nabi Allah Ismail 13 tahun. Tapi ada juga samdul-samdul etis ni, saya nak beritahu. Bila dia berbicara tentang bab merubah ciptaan Allah, kan orang ada mengubah ciptaan Allah tak? Kalau ada bulu mata, buang bulu mata. Ada bulu kening, buang bulu kening. Ada jenis perempuan hak jenis ada misai sikit-sikit, bukan misai sebenarnya, bulu-bulu hak Jazz lepas tu kata kalau ada macam tu kira sweet lah tu kan. Tu hak Jazz kata. Jadi setengah orang dia buang benda tu kan, buang. Dia kata walaupun buang tu dianggap mengubah, tapi benda tu boleh tumbuh balik. Contoh cukup kening sekalipun, kening tumbuh tak? Bagi dia tak mengubah sebab benda tu boleh tumbuh. Cabut bulu ketiak, benda tu boleh tumbuh. Cabut hak ni, benda tu boleh tumbuh. Tapi kami tak faham lah orang Islam, yang dia pergi potong yang punya kepala tu, hak tu tak boleh tumbuh dah, tidak dikira mengubah pula. Dia nak buat trik lah tu. Kenapa hak kami buat ni diubah, hak orang Islam hak berkhatan tu tak kata mengubah? Dan Allah buat lagu tu yang hampir potong siapa? Maksudnya hak tu tak tumbuh balik dah. Hak kami buat ni ada juga benda-benda tu nak tumbuh balik, nak jadi berbulu balik. Nak jawab ke mana agak-agak? Payah juga lah tak? Tu katanya kadang-kadang kita ni sentimen nak marah je. Apa hang ni tak faham? Okey, kalau hang tak faham, hak hang faham tu apa benda? Tak boleh nak jawab juga. Benda-benda macam ni lah. Bila main isu ni, bila dia bawa depan ni, dia nak suruh kita fikir logik dan rasional. Jawapan pun mesti aliran rasional dan logika. Yang ni lah sebenarnya ramai anak-anak muda kita yang tak ada persiapan ilmu hak boleh rebah dan tewas ni. Betul itu, logik tu, rasional tu, masuk akal tu, last kali terbawa-bawa mengikut aliran mereka. Dia nak serang kok Quran tak lepas dah. Nak serang kok sunnah tak lepas dah. Jadi dia seranglah kok benda-benda yang dia berasa logik tadi. Okey. Tu contoh lah. Sekarang bila kita tengok benda macam ni, jelas pada kita. Satu lagi tentang bila Nabi Ibrahim wafat. Nabi Ibrahim wafat disebut juga dalam Genesis pasal ke-25 ayat ke-9.
sebelum wafat Nabi Ibrahim pernah beli satu bidang tanah daripada seorang lelaki yang bernama Efron bin Zohar. Dan anak-anak Ibrahim merujuk, dia sebut dalam tu Ismail dan Ishak, telah menguruskan jenazah ayahanda mereka di dalam gua Maghpelah. Duduk dalam gua Maghpelah. Kalau hari ni Al-Khalid dia sebut di Hebron. Pernah dengar Hebron kan, di Palestin. Di situlah makam Nabi Allah Ibrahim. Padang Efron bin Zohar, lelaki dari Het itu. Satu tempat lah Het ni. Dan dia berada di sebelah timur Mamre, satu kawasan. Hatu biarlah Mamre, biarlah Maghpelah, biarlah Efron bin Zohar. Tapi anak-anaknya, Bible sebut apa? Ismail dan 3 ayat ni cukup jelas mengesahkan Bible mengiktiraf Ismail sebagai anak Ibrahim. Jadi nak kata apa lagi? Anak yang tunggal tak lepas. Nak tuduh bukan anak Ibrahim Ismail ni tak lepas. Lepas tu satu lagi ialah tentang apa? Tentang anak juga. Tapi kali ini bukan menjurus kepada anak yang tunggal, tetapi anak yang sulung. Apa sebenarnya kaitan anak yang sulung dengan kes penyembelihan? Ni paling sekral. Apa sebenarnya yang mereka nak bawa kes anak sulung dengan konsep penyembelihan? Sebab banyak unsur-unsur pengorbanan anak sulung ni diceritakan di dalam Bible, di dalam Taurat. Contoh dalam kitab Keluaran, Exodus. Exodus sebenarnya keluaran ni, kes Nabi Musa bawa Bani Israel keluar daripada Mesir dulu akibat diseksa dan dizalimi oleh Fir'aun. Itulah kisah the book of Exodus tu sebenarnya. Tapi dalam tu dia sebut pasal ke-13 ayat ke-12. Dan kamu harus mengorbankan kepada Tuhan kamu setiap anak yang lahir daripada lelaki yang sulung. Kamu kena bagi pengorbanan pada Tuhan dari kelahiran anak lelaki yang sulung. Bahkan haiwan-haiwan yang kamu punyai, yang mana bila haiwan ni beranak, yang anak sulung dia tu jantan, kamu juga kena mempersembahkan korban pada Tuhan. Sebenarnya bab korban dengan hak sulung ni bukan kata anak orang, anak binatang hak kita ada pun kalau anak tu sulung kena buat korban juga. Satu. Yang kedua, dalam kitab Keluaran juga, pasal ke-12 ayat ke-29. Dan pada waktu malam Tuhan telah membunuh anak-anak sulung di tanah Mesir. Anak sulung bermula daripada anak sulung Fir'aun yang berada pada tahta sekarang itu, sampailah anak sulung orang tawanan. Dia nak cakap bab pengorbanan anak sulung ni sampai tahap nombor 1 di Mesir. Fir'aun anak sulung dia pun dia kena korban. Orang hak paling haprak lah kita kata, hak tawanan pun kalau dia ada anak sulung lelaki, dia kena korban. Bahkan pada tahap dilitup oleh lubang-lubang sekalipun, kiranya dia melahirkan anak sulung, dia kena korbankan. Dan haiwan-haiwan yang melahirkan anak sulung pun dia kena korbankan. Maksudnya bab korban tentang sulung ni dengan orang, dengan binatang, dengan tahap manusia dah memang disebutkan. Tak cukup dengan tu, sekali lagi Keluaran pasal ke-22 ayat ke-29. Dan jangan kamu lalai daripada mengorbankan anggur dan gandummu. Maknanya gandum ke kena korban, anggur pun kena korban, dan anak lelaki sulung daripada anakmu untuk dikorbankan kepadaku. Ini dia bab korban anak sulung ni penting. Jadi disebut 3 ayat ni jelas anak sulung. Sekarang ni anak sulung siapa? Kita tetap kata Ismail, dia tetap nak kata Ishak. Payahlah lagi tu. Tak puas hati lagi. Kita cari siapa sebenarnya yang dikorbankan. Dalam kitab Kejadian pasal ke-25, pasal ke-22 ayat 19, diceritakan bahawa Nabi Ibrahim bawa anak dia pergi ke satu bumi nama bumi Beersheba. Bumi Beersheba. Di bumi ni dia buat urusan dengan raja Beersheba yang nama raja ni ialah Abimelekh. Bukan ayak meleleh, Abimelekh. Jadi maksudnya Nabi Ibrahim dikenali oleh raja, dikenali oleh penduduk setempat.
Bahkan dalam fasa seterusnya, fasa 22 ayat 14 sekalipun diterangkan bahawa Nabi Ibrahim menyediakan makanan, ambil anak dia Ismail, letak di belakang Hajar dan mereka pergi ke satu arah. Maksudnya nak pergi ke mana? Pergi ke bumi Faran, Mekah. Itu sebut Hajar. Hajar terikat dengan Ismail, bukannya Sarah yang terikat dengan Ishak. Bahkan lebih jauh, lepas dia menyembelih anak dia, dia kembali semula ke bumi Beersheba. Kalau dia sembelih Ishak, dia tak akan kembali ke bumi Beersheba. Nabi Ibrahim akan kembali ke Hebron. Sebab Fasal 23 ayat 1 hingga 4 jelas. Apa dia sebut pada penduduk Hebron? Aku adalah orang-orang asing di kalangan saudara-saudara. Sebab dia bukan kenal pun situ. Dia pergi ke Hebron tu, Palestin, bumi asing bagi dia, bumi yang dia baru berhijrah. Tapi Beersheba bumi yang dikenali. Jadi siapa sebenarnya? Hajar, automatik Ismail. Pening ke tak pening ni? Pening pun pening lah. Tapi kita nak habaq, benda ni kena habaq. Biar lepas pada ni orang mari kata Ishak lagi, bagi kat dia. Tapi satu fasa pun tak ingat ustaz, satu ayat pun tak ingat, kitab mana pun tak ingat, tak apa. Jalan cerita ada. Bagi jalan cerita pun tak apa dah. Baik, itulah sebenarnya yang berlaku. Sekarang ni kita nak ambil hikmah. Oh, baru hikmah. Oh, apa dah? Tajuk hikmah korban 9 suku baru hikmah. Tak apa dah. Okey. Macam ni. Pertama antara hikmah paling besar. Kita ada 5 hikmah yang saya nak bawa malam ni sebenarnya. Ke memang sampai 9 suku je? Tak apa. Pukul 10 boleh? Saya takut dia ada tahap setengah-setengah surah kan. Start sampai 9.30 berhenti ya. Ini dah alhamdulillah. Okey, ambil ringkas-ringkas je macam ni. Pertama sekali, antara anugerah paling besar yang Allah kurniakan pada Nabi Allah Ibrahim, fabasyarnahu bighulamin halim tadi. Bighulamin halim. Kita ni nak cari seorang anak yang baru tahap gulam. Gulam ni ada setengah orang kata yang boleh tahu beza baik buruk, dan ada kata gulam ni tak sampai akhir balik lagi gulam ni. Jadi orang yang umur tahap ni, apa yang disebut oleh ulama-ulama depan tadi, kematangan berfikir jauh sekali. Makarimul akhlak, nak cari orang yang benar-benar berakhlak mulia, beradab dalam kehidupan dia dengan masyarakat, payah. Berkasih sayang, rahmat atas makhluk lain, payah. Rata-rata kita boleh tengok hari ni kanak-kanak kita yang berumur antara 6 hingga 13 atau 14 tahun. Bagaimana sifat mereka? Lebih kurang umur tu lah. Hari ni kalaulah bercakaran sikit, dia mula nak guna mulut. Bila lepas guna mulut, dia nak start nak bergaduh. Lepas bergaduh, dia nak bertumbuk, berkelahi. Itulah tahap umur 6 hingga 14 kita. Tapi umur yang sama yang ada pada Nabi Allah Ismail masa tu, dia punya kematangan gaya berfikir jauh melebihi yang seusia dengannya. Dan ini adalah satu kelebihan yang kita perlu minta pada Allah. Kita perlu minta pada Allah. Dalam ayat Quran tadi dia sebut moga-moga Allah bagi anak yang soleh. Tapi bila Allah menyampaikan berita gembira, dia bagi anak yang baik, anak yang soleh dengan sifat alim sekali. Hari ini pun kita kena doakan benda yang sama. Anak-anak kita yang bakal lahir, anak-anak yang sedang dimengandungkan oleh isteri dan ibu-ibu sekarang, kita doakan agar Allah mengurniakan anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, anak-anak yang punya sifat seperti Nabi Allah Ismail, seperti Nabi Allah Yahya, seperti Nabi Allah Isa dan Nabi-Nabi yang lain. Kita memang kadang-kadang nak macam tu, tapi pembawaan kita dalam hidup tidak mencerminkan demikian. Sebab kadang-kadang bayi dalam kandungan dipengaruhi oleh sikap-sikap kita sebelum dia lahir lagi. Hari ni bagaimanakah agak bayi yang akan keluar kalau kita hari-hari laki bini duk bergaduh 24 jam dalam rumah. Anak ni duk dalam perut ni. Suami duk maki isteri, isteri duk meletih kat suami tak berhenti. Hak ni duk tengok
apa kita panggil apa sekarang pukul 7 tu drama entah apa tu. Mak pula duk mengandung silang kaki duk layan dah drama. Lepas habis drama ni Korea, lepas habis ni Tamil, lepas habis ni Hindustan. Lepas tu anak keluar tu kira bergaduh dia tu tahap Bahubali punya cerita. Lompat sana, lompat sini, panah sana, tembak sini dah. Bab pengaruh. Kita kata tak ada ke pengaruh? Tak. Awak tak ada adanya. Kita yang sedang bawa pengaruh tu. Kalau kita hari-hari baca Quran, hari-hari berwirid, hari-hari berzikir, memang confirm kelahiran tu akan ada perbezaan. Baik, biarlah tu. Itu kalau orang kata pun semua orang pandai cerita, semua orang pandai cakap, nak buat tu payah. Tapi harap-harap benda ni dapat jadikan panduan dan bimbingan untuk kita untuk membentuk kelahiran anak-anak yang baik dan anak-anak yang soleh. Baik, yang kedua. Yang kedua ialah tentang pengorbanan dan pendidikan ibunya, iaitu Hajar. Kalau kita tengok kepada Hajar, memang Hajar berjaya membentuk Ismail. Ismail ni lahir, dia teguh dalam 3 posisi. Posisi akidah dia teguh, posisi fiqh dia teguh, posisi akhlak dia teguh. Dan untuk kes ini, kita tak mau bicarakan posisi tauhid. Kita nak bicarakan posisi fiqh dan posisi akhlak dia. Waktu ayah dia ni nak sembelih dia, di mana terpancarnya fiqh, pemahaman. Bila ayahnya menceritakan kepada dia, aku ni bermimpi menyembelih kamu. Dari sudut fiqh, dia benar-benar memahami. Yang ni dah disebut dalam, kalau kita belajar fiqh, dipanggil fiqhun nusus. Fiqhun nusus ialah memahami apa-apa yang disebut sebagai otoriti milik Allah. Otoriti milik Allah tu dipanggil fiqhun nusus. Maksudnya kita kenal sebenar-benar pengenalan tentang Allah yang bersangkutan dengan zatnya, yang bersangkutan dengan sifatnya, yang bersangkutan dengan nama-namanya, yang bersangkutan dengan af'al atau perbuatan-perbuatan dia. Maksudnya dia tahu benar bahawa mimpi yang dimimpikan oleh bapa dia itu adalah arahan dan perintah dari Allah, bukan mainan tidur, bukan mimpi saja-saja. Dan arahan ini perlu dibayar, dilunas dan dijalankan oleh bapa dia. Itulah fiqhun nusus, memahami otoriti Allah sebagai pencipta, sebagai pemerintah, sebagai penguasa kita. Dan ini terkait rapat dengan apa yang disebut sebagai maqasidus syariah. Tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan syariat, yang kita sebut 5 benda asas. Pertama, kalau ikut otoriti, urutan dia, pertama maqasid syariah nak jaga agama. Nombor 1 kena jaga agama. Sebab itulah ada hukum riddah tentang orang murtad. Hukum bagi orang yang murtad apa dia? Orang murtad, apa hukuman sebenar dia? Bunuh. Hukum bunuh. Jadi sebab nak jaga agama tu adanya hukuman bunuh. Kalau tak bunuh, dia jadi main-main. Minggu ni dia Islam, minggu depan dia Kristian. Bulan 9 dia Islam balik, bulan 10 dia boleh jadi Hindu, bulan 11 Islam balik, bulan 12 dia jadi Buddha, bulan 1 tahun depan Islam balik. Sebab tidak dikenakan apa-apa hak, agama jadi main-main. Islam jadi permainan. Dia berasa, oh bulan ni syok ni, sebab raya bulan ni, raya haji, boleh sembelih lembu. Tapi bulan 9 tak ada apa-apa. Bulan 9 Taipusam pula. Oh, aku masuk Hindu sat, Taipusam. Lepas tu bulan 11, bulan 12 Christmas contoh. Dia masuk satu. Ni contoh saja lah. Orang duk kecam ni sambil lah ni. Oh, apa ustaz ni? Orang nak bagi faham. Boleh tak? Jadi main-main. Jadi yang kedua, selepas jaga agama, kita nak jaga hak banding penting yang kedua lepas agamanya, nyawa. Sebab itulah ada hukum qisas. Bunuh balas. Kalau mati kena bunuh dengan sengaja, bunuh balas. Kalau tak sengaja, bayar diat. Kita tak sengaja, contoh ambil batu kecil nak bergurau dengan kawan duk balik tengok kot tu terpaling. Dia paling pak kena ni, mati. Kita memang tak ada niat pun kira nak bergurau, batu kecil
Atas penisbahan logik tak matilah batu saat ni. Tapi kebetulan tak batu atas ni, umur pun sampai Jibril pula dah. Israel pun tarik, mati kawan tu. Adik dia duk tengok, abang tu lah baling batu tadi, mati abang. Tapi dari sudut logika, tanpa niat, tu kena bayar dia. Dan ada juga kisah macam dia kata, kalau orang patahkan hidung dia. Kalau dia putihkan telinga dia. Kalau dia patahkan 2 gigi, patahkan 2 gigi. Kan ayat Quran kan? Itu kisah nak jaga nyawa dan hal-hal yang melibatkan anggota tubuh badan. Lepas nak jaga nyawa, jaga agama, jaga nyawa, yang ketiga nak jaga apa? Hak paling penting nak jaga apa? Nak jaga keturunan. Sebab tu ada hukum tentang zina. Tak boleh berzina. Sebab nak jaga keturunan. Kalau zina tak buat apa-apa, tiba-tiba dengan lelaki ni pun dia main, dengan lelaki ni pun main, kalau lahir anak, nak kata anak siapa? Allah, hak tu pun ada. Kalau 2 orang okey lagi, kalau 10 orang. Anak si 1 ke, anak si 2 ke, anak si 3 ke, anak si 4 ke, nak kira ikut muka nak sama. Tengok gaya ni, muka hang ni macam hak nombor 6 tu. Itulah bapak hang. Lagu tu kan senang-senang. Ataupun ikut mak dia pilih hak mana jenis, hak boleh tampung kehidupan dia, gaji besar sikit. Hak nombor 1 tu nelayan, tak boleh pergi ni. Hak nombor ni contoh, bukan mengaibkan tak. Ni kerja macam ni. Ni apa? Director sebuah syarikat besar. Gaji berapa? 20,000. Ni lah. Bolehkah pilih suka macam tu? Dia jadi keliru. Bab-bab macam ni dia tak boleh nak buat. Jadi hukuman bagi yang ghairul muhsan, hak tak kahwin lagi, sebat kan? Berapa rotan? 100 rotan. Bagi orang yang dah kahwin, rejam sampai, bukan rejam saja, sampai mati. Ni duk rejam-rejam tak mati-mati, ustaz ke mana? Kena rejam sampai mati lah. Tu nak jaga maruah, nak jaga keturunan. Yang seterusnya, yang keempat, nak jaga akal. Sebab tu ada hukum yang terkait dengan syurbatul khamr, minum arak. Sebab orang minum arak ni dia jadi pening, dia jadi khayal, dia jadi hilang ingatan, dia jadi bengong. Jadi apa-apa pun hari ni, kiaslah benda-benda yang kita minum tu boleh jadi macam minum arak. Contoh apa? Ustaz nak kata ketung tu. Dah, kalau dia tu ada kebaikan, go on. Kalau lebih-lebih sampai jadi lagu tu, memang mudarat lah. Dia nak jadi mudarat ni tak nanti belah mana. Nasi 2 pinggan, okey. 13 pinggan, mudarat juga. Walaupun nasi tak dah, nasi pun hang bantai 13 pinggan sampai tersak nafas, duduk oksigen lagu tu, mudarat dah tu. Sebab poin utama makanan kita halalan thayyibah. Bukan setakat halal, tapi dia thayyib untuk kita. Tak semua orang akan dapat halalan thayyibah. Ada orang halalan saja, thayyib dah tak ada dah. Ada orang halal, thayyib tak ada. Bukan maksud makanan tu tak baik. Makanan tu baik, makanan tu halal. Contoh kita kata daging. Daging tu halalan thayyibah bagi orang yang tak ada penyakit. Bagi orang yang penyakit darah tinggi, dia jadi halal. Thayyib ada tak? Tak ada dah thayyib. Dia halal saja. Thayyib pada dia tak ada. Macam gula, orang tak ada penyakit, gula tu halalan thayyibah. Orang ada kencing manis, halal saja. Thayyib tak ada dah. Ambatai gula kena. Mungkin dia thayyib pada orang lain, tidak pada kita. Dan ada yang kita halal dan thayyib sekali kita boleh makan. Ada yang halal saja thayyib. Ada yang thayyib tapi tak halal pun tak ada. Ada yang baca syair pun thayyib, baca-baca thayyib Piramli punya. Tu lain. Okey, kembali. Last sekali nak jaga apa? Harta. Sebab tu ada hukum sarikah. Kes mencuri. Mencuri pun bukan semena-mena mencuri. Mencuri kerana lapar, tak kena. Mencuri yang tak sampai had, jumlah hak dikenakan had, tak kena. Hak kena lebih pada had. Hak lebih pada had tu kenalah hukuman. Jadi benda ni nak jaga. Agama,
nyawa, akal, maruah dan keturunan, harta benda. Itulah maqasid syariat dalam agama. Tapi kadang-kadang maqasid syariat ni akan lebih jelas bila pelaksanaan syariat berlaku. Kadang-kadang kita tak tahu maqasid dia selagi mana tak dijalankan pelaksanaan syariat tu. Hikmah dia tu, pasal apa buat lagu tu. Jadi kalau Nabi Ibrahim tak sembelih, akan keluar tak dia punya maqasid? Kalau Nabi Ibrahim tak melaksanakan syariat Allah, kesian anak aku ni, tak payahlah anak aku ni, tak akan keluarlah hikmah dia tu. Ada banyak benda-benda kadang-kadang kita lihat apa sebenarnya hikmah hukuman macam ni ya? Apa hikmah yang Allah suruh kita buat macam ni ya? Kadang-kadang ada yang ditunjukkan, kadang-kadang kita tak mengerti sampai hari ni why demikian. Why demikian Allah suruh buat lagu ni. Dan inilah yang menyebabkan bila akal kita tak tercapai di akal, macam lagu Eliana tu kan, tak tercapai oleh akalmu ke apa. Maksudnya, hak inilah mereka nak guna rasional tu. Lalu menuduh hukuman-hukuman dari pelaksanaan syariat ini sebagai hukum rimba, sesat barat, menzalimi, hukum barbarian. Teruk sangat. Kita dah di zaman moden. Hukuman ni terundur beribu tahun ke belakang. Macam-macam tomahan. Tapi hak moden, hak kata zaman ni, selesai tak masalah? Selesai tak masalah tuan-tuan? Tak selesai juga. Kalau kita kata menagih dadah, orang makin berhenti ke makin ramai tagih dadah? Minum arak, orang makin kilang arak makin tutup. Minggu depan satu lagi tutup, minggu ni satu lagi tutup ke makin banyak orang minum arak? Makin banyak. Jadi apa penyelesaian dia? Hak ni kita tak try lagi. Tapi kita kata macam-macam. Sampai bila nak dilaksanakan? Adakah hukuman yang Allah bagi pada kita untuk didebatkan? Allah bagi syariat ni untuk dibahaskan. Allah bagi benda ni untuk dikuliahkan, diceramahkan. Allah tak suruh laksana pun. Ceramahlah ustaz pasal hukum wuduk, kuliahlah ustaz pasal hukum wuduk, bahaslah ustaz, debatlah ustaz, tapi buat tak. Tu je ke? Lebih jauh sekurangnya tidak semua, jalankanlah hak kita mampu buat. Hak macam orang minum arak, hak dia. Apa dia? Sebab juga kan? Boleh buat tak hak tu? Hak tu boleh buat, tapi Allah. Kan orang penyebab tu tak ikut kriteria lah, macam-macam lah. Alasan orang tak mahu kan. Oh, dia macam-macam lah. Okey, tu bahagian tu. Tapi sebenarnya bab penyembelihan ni Nabi Ismail memudahkan. Tu dia. Dia tidak memayahkan bapak dia. Dia ada satu lagi kes penyembelihan, syariat tak capai, maqasid tak capai sebab mereka memayahkan. Aku tengok aku sembelih kamu. Apa jawapan Nabi Allah Ismail? If'al ma tu'mar. Tak ada jawapan sembrono, tak ada alasan. Jalankanlah perintah daripada Allah tu. Dia memudahkan bapak dia. Kan sebut ayat 100 lebih tu, tallahu lil jabin. Bila dua-dua ni bertekad membulatkan menyerah diri kepada Allah, maka Nabi Allah Ibrahim merebahkan bapak dia dan memalingkan muka anak dia ke arah tumpukan tanah. Pasal apa memalingkan? Takut bertentang mata dengan mata akan menimbulkan rasa belas dan kasihan. Contoh waktu nak sembelih tu, mata duk tengok mata anak. Allah, macam kita bayangkan pisau duk kat tangan nak sembelih anak ni, duk tengok mata anak. Jadi cara dia eringkan biar Nabi Ismail tu paling ke arah tu tanpa bertentang mata, nak mengurangkan rasa kasihan, rasa belah dekat anak. Dia memudahkan. Kan dia sebut apa dia? Poin paling penting, insya-Allah satajiduni minas sabirin. Ni adalah orang yang faham betul-betul sempadan kudrat dan kemampuan dia. Dia tak kata dia mampu redha dengan benda ni dengan kuasa dia, tapi dia sandar atas perkataan insya, sebab dia tahu dia mampu sabar, dia mampu redha ni pertolongan daripada Allah. Siapa pun hari ni, apa yang kita buat bukan kerana hebat kita, bukan kerana lebih kita, bukan kerana power kita, tetapi di belakang tu adanya kuasa-kuasa Allah di sebalik tu. Jadi sebab tu apa benda yang berlaku, apa benda yang tak berlaku, sebutlah
insya-Allah, dan bila diberikan kurniaan, alhamdulillah. Hari-hari kita puji alhamdulillahirabbil alamin. Berapa kali kita semayang? Berapa kali kita semayang? Kita hari ni duk berasa hebat kita. Oh, aku tengok buat macam tu. Kita tak lihat sandaran dan penisbahan di belakang tu. Allah duk tolong, Allah duk bantu, Allah duk angkat kita. Tapi sebenarnya poin di sini, hak ni jarang orang sebut. Inilah hikmah yang paling penting sekali. Hikmah paling penting sekali ialah Allah nak menghapuskan rasa pemilikan pada diri Nabi Allah Ibrahim terhadap anak dia. Bila seorang bapa ada anak, dia akan mengakui bahawa anak itu adalah hak dia. Anak itu adalah milik dia. Anak itu adalah dalam genggaman dia. Dan hikmah paling besar penyembelihan ni, Allah nak menghapuskan rasa pemilikan tu. Nak habaknya, bukan kata anak ni tu bukan hak mutlak hang, bahkan diri hang sendiri pun bukan mutlak milik hang. Semua milik siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila-bila masa amanah yang Allah bagi pinjam atas nama anak, nama harta, nama rumah, nama tanah, semua Allah boleh ambil bila-bila masa. Allah nak ajak hapuskan rasa pemilikan ni, bukan hak kita. Last sekali apa dia jadi? Walillahi mirasus samawati wal ardh. Allah lah yang akan mewarisi semua perbendaharaan langit dan bumi. Benar dia anak kita, tapi bukan hak mutlak kita. Allah boleh ambil bila-bila masa. Hak tu kena ingat. Allah nak uji tu, tapi di sebalik ujian tu maqasid dia terlahir. Dua-dua pasrah dah ni, serah pada Allah sungguh-sungguh. Letak saja mata pisau, Allah tukar, Allah ganti dengan apa? Wa fadainahu bizabhin azim. Kami tebus dia dengan seekor binatang sembelihan yang lebih besar. Seekor ada riwayat, ni tak dipastikan sahih ke betul, cuma kita sebutlah. Ada riwayat dari mana datangnya kibas tu? Daripada Habil. Habil dengan Qabil, ada riwayat demikian kan. Dulu kan, waktu Habil dan Qabil duk berebut adik-beradik perempuan cantik tu, masing-masing kena bagi pengorbanan. Bagi korban pada Tuhan ni seawal Habil dan Qabil lagi. Jadi hak ni bawa binatang ternak, hak gemuk-gemuk, hak elok-elok, hak cantik-cantik grade A punya. Hak ni bawa tanaman hak grade E. Hak nak busuk, hak nak gosok. Jadi turun api suci, sama macam ghanimah. Hak nak makan harta geng-geng tu dulu, turun api suci ni, dia pi sambak hak mana? Sambak kambing tu. Jadi kambing tu naik, tak turun-turun. Jadi dikatakan kambing tu lah hak ganti kepada tu, riwayat lah. Saya sebut terus ni, tak pasti kebenaran dia. Tapi riwayat sebut macam tu ada. Kalau dia benar, benarlah. Kalau salah, salahlah pada riwayat ni. Turun ganti hak tu. Jadi sebenarnya hari ni, kalau benda ni tak terjadi, agak-agak boleh makan daging sedap tak kita? Kalau kata penyembelihan ni tak jadi, kesiannya tak jadi nak sembelih lah. Tak ada adalah sunnah berkorban. Tak boleh nak makan daging sedap-sedap lah kitanya. Nasib baik benda ni berjalan, Allah tukar hikmah dia, umat di belakang tu. Sembelih saja teringat siapa? Nabi Ibrahim ni ayat tu sebut wa tarakna alaihi tu. Kami akan kekalkan nama kamu sebagai nama yang harum kepada umat-umat yang akan datang. Sembelih saja, korban saja, teringat Ismail, teringat Ibrahim. Tak ada teringat benda lain. Ada juga orang yang jenis ganas tak? Ustaz, saya tak teringat apa dah, saya bayangkan Israel ni. Dia nak marah sangat, dia nak pergi perang Palestin, tak boleh. Dia bayangkan orang Israel. Sembelih Israel kononnya. Jadi kita ingat tu. Penting ni peringatan ni. Jadi satu lagi sembelihan yang menyukarkan. Hak ni Nabi Ismail memudahkan, membantu. Hak menyukarkan cerita Nabi Musa dengan surah Baqarah tu. Surah Baqarah tu senang cerita. Ada seorang meninggal dunia. Pak saudara dia sebenarnya nak rampas harta anak saudara dia. Jadi dia bunuh anak saudara dia. Tak ada seorang tahu siapa pembunuh. Jadi Bani Israel nak cari pembunuh, dia minta bantuan Nabi Allah, Nabi Musa. Jadi Allah suruh cari lembu kan. Inilah kisah Baqarah, lembu betina tu. Cari lembu. Kemudian lembu tu, dia tanya pula warna kuning-kuning lagu mana? Kuning terang ke?
Ni memudahkan ke memayahkan? Memang dia malas cari dah. Jadi sepatut senang saja sembelih lembu. Ni senang saja sembelih orang, sembelih kambing. Tapi dia jadi menyusahkan. Lembu tu besar mana? Nak jenis hak tinggi tu ke tinggi ni? Dia buat ayat lagu tu jadi makin payah. Lepas tu bila orang sebut tahap macam mana, kuning tu kuning terang ke kuning tak terang ke, dia buat ayat lagu tu jadi makin payah. Ada orang jenis macam ni menyukarkan dan memayahkan syariat tu berjalan. Benda mudah. Kemudian last kali jumpa lembu tu, kemudian buat apa? Sembelih lembu tu, ambil bahagian ekor dia, pi pukul dekat mayat tadi. Bila pukul dekat mayat, mayat tu bangun. Allah bagi penghidupan sekejap, suruh dia sebut sendiri siapa yang bunuh dia. Rupa-rupanya hak bunuh dia pak saudara dia tu. Dia ni anak saudara yang tak ada ibu bapa, harta banyak. Pak saudara nak rampas harta tu, bunuh anak saudara ni. Jadi dia buat bodoh, dia buat senyap. Banyak dalam filem kan, dia yang bunuh, dia seolah-olah tukang cari pembunuh. Siapa pembunuh anak saudara aku, padahal dia dah. Jadi sekali tahu, ni dua jenis penyembelihan ni. Satu yang menjadi sukar, satu yang menjadi mudah. Satu lagi pada posisi tauhid cukup jelas. Bila dia sebenarnya beriman kepada Allah ni, dua-dua ni, kita tengok mutlak penyerahan diri mereka. Serah sungguh-sungguh ni. Serah sungguh-sungguh. Waktu nak berjalan pergi tempat penyembelihan tu, Iblis duk buat onar lagi tak? Iblis buat onar. Iblis nak pergi pujuk supaya benda ni tak terjadi. Ambil batu, dua orang ni baling. Berapa tempat baling? 3 tempat. Hak kita pergi duduk Mekah tu lah, dah jadi tempat baling dah ni. Baling Jamratul Ula, Jamratul Wusta, Jamratul Aqabah. Hari ni kita baling batu, niat baling siapa? Baling setan satu hal. Sebenarnya batu tu kita baling macam Ibrahim baling setan dulu. Hak terafdal kita buat ialah apa? Baling benda hak duk dalam kita. Benda-benda kusut masai, benda-benda karuk maruk. Hak mana ego duk dalam diri, masa baling tu, biarlah balingan batu ni bawa ego aku sekali. Biarlah balingan batu ni bawa amarah aku sekali. Biarlah baling batu ni bawa kedengkian daripada diri aku sekali. Hak buruk-buruk dalam diri kita tu biar terlontar sekali dengan balingan batu, pi pada lontaran kita. Buang hak duk dalam, lontar. Jamrahkan dia benda-benda yang tidak elok, supaya kita dapat haji yang mabrur. Waktu sembelih korban, bayangkan sembelih apa? Sembelih tu sembelih lembu, sembelih kambing. Kita nak sembelih apa dia cakap? Sembelih kesombongan, keangkuhan yang ada dalam diri kita. Tolong sembelih. Dulu Iblis antara orang yang dekat dengan Allah dan para malaikat, satu je dia terlaknat sebab apa? Sombong je. Dia tak ada buat dosa lain, sombong je. Dia sombong, sampai hari ni pun sombong. Kan dia pernah tanya pada zaman Nabi Musa, kalau aku bertaubat hari ni, aku minta ampun, agak-agak Allah ampun tak aku? Nabi Musa tak ada jawapan. Kemudian turun Jibril bagi tahu jawapan. Kalau kamu nak Allah ampun, pi cari makam Nabi Allah Adam, pi sujud depan kubur Adam. Dia tanya saja je. Kalau dia nak, dia pi. Dia tak pi pun. Nak cakap sombong dia, dendam dia pada Adam sampai pada zaman Musa tu pun dia tak habis lagi. Patut kalau kita duduk tempat dia, inilah peluang tak? Banyak dah aku buat dosa ni, banyak jahat ni, inilah peluang. Allah kata ada chance lagi kalau sujud di kubur Adam. Pilah buat, apa masalahnya? Tapi dah dia lataran hidup dia telah digezet sedemikian rupa oleh Allah, itulah yang berlaku. Nak jadi panduan untuk kita, jangan jadi sama macam makhluk ini. Nak kira sombong, mungkin tak mustahil. Kadang-kadang kesombongan kita jauh lebih pada setan pun ada tak? Sombong kita tu lebih pada iblis ada sombong kita. Kadang-kadang orang tegur dengan baik pun, orang cakap dengan baik pun, kita tu orang tegur, orang nasihat, nasib baik, seolah-olah Allah hantar kirim orang tu tegur kita. Hebat sangat ke kita kalau tak ada orang tegur? Ulama-ulama dulu tu, dia risau kalau diri dia ni tak ada teguran daripada kawan-kawan dan masyarakat dia. Dia berasa baik sangat. Bila kita rasa baik sangat, itu yang jadi timbul benda lain tu.
Tak ada orang komen aku setakat ni. Tak ada orang berani. Kita jadi gah, seolah-olah kita tak buat dosa. Tapi ulama dulu risau kalau tak ada orang komen. Takkanlah aku ni tak ada apa benda salah, benda tak betul. Kalau ada orang komen, bagus. Itulah dia muhasabah diri dia daripada komen-komen, nasihat dan saranan daripada orang lain. Komen-komen juga 945 lah ni. Tabung jalan dah Ustaz? Ingatkan nak suruh lancak bila nak habis. Tapi dah lancak lah. Tak apalah. Tabung program malam ni lah kot. Ke program apa? Program akan datang pula. Okey. Saya pun letih dah ni. Bukan apa, saya sampai tadi pun dah pukul 6.20, nak 6.30 dah. Kira duduk start mandi-mandi terus. Ni lah. Jadi kita start berapa lebih kurang? Pukul 8 lah lebih kurang. Ni dekat 2 jam dah. Jadi saya pun minta maaf lah. Saya pun nak kena berehat juga. Jadi insya-Allah ada masa, ada ketika kalau Allah memperpanjangkan umur dan usia kita, ada kedekatan dan perkaitan lagi, sampailah saya di sini. Surau Falahiyah, RPA saya nak tanya. RPA tu merujuk pada apa? Akronim. Saya duk fikir rancangan apa ni. Tak, sebab dia Surau Falahiyah, RPA Sungai Siput kan? RPA Salak Sungai Siput. RPA tu lah, tu boleh bayangkan rancangan tu. PA ni, PA. Sebab selalu rancangan jenis tanah yang melibatkan tanah-tanah. Kira lagi lah saya ni. Sebab RPA pun tak boleh nak describe kan ni. Rancangan perumahan awam. Maksudnya benda-benda macam ni memang banyak. Ni kerajaan punya lah. Dia bawah siapa? RPA ni. Jangan rakam ni. Ni tanya saja. Okey. Tak apalah. Okey. Apa yang baik datang daripada Allah. Apa yang lemah, kurang, yang sebuah tak kena tu, tak ada orang lain lah, datang daripada saya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi alquluba qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. فوسك اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام